Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina بهديهم إلى الحقيقة المجاذة. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمع رب مبلغ أو آمن سامع أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa taala memberi peluang lagi pada kita untuk meneruskan perjuangan hidup kita untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah mungkinlah pada ustaz akan iklankan dalam majlis ini pun, insya-Allah mungkin pada macam mana pendapat tuan-tuan, kita mulakan kelas 6.45. Ada sekarang dah KPK dah agak longgar, ada orang perlu dia rush ke dan sebagainya. Dan jadi ustaz mula daripada biasa pukul 7, dan mungkin untuk akan seterusnya ustaz mula 6.45 dan ustaz berhenti pukul 8. Biasanya pukul 7 sampai 8 suku sampai 8.20. Jadi sekarang mungkin ustaz akan mulakan kelas awal iaitu 6.45 insya-Allah. Saya rasa boleh insya-Allah. Nanti tuan-tuan bagi komen lah untuk permulaan nanti. Bila tuan-tuan bagi komen, lepas tu ustaz akan masukkan dalam iklan di dalam page lah nanti insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menyambung kembali pengajian kita pada muka surat 166. Yang dalam hadis yang tentang 5 perkara tadi, iaitu asas kepada Islam. Sambungan sedikit lagi dalam hadis itu, iaitu sifat-sifat jamaliyah dan sifat-sifat jalaliyah. Bagi Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama. Dalam 99 nama tadi ialah dia terbahagi kepada dua kategori. Satu, sifat itu menunjukkan sifat jamaliyah. Satu lagi menunjukkan sifat itu sifat jalaliyah. Bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala, begitulah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sifat Allah ini ada yang mana sifat Allah ni sifat jamaliyah dan sifat jalaliyah. Sifat jamaliyah yang ada pada Allah seperti Ghafur, Rahim, Wadud, Rauf, itu sifat-sifat dipanggil sifat-sifat kecantikan, sifat-sifat kelembutan dan kecantikan. Dan satu lagi sifat jalaliyah, sifat-sifat keperkasaan, sifat-sifat qahar, jabbar, azizun zuntiqam. Ini sifat keperkasaan. Jadi antara dua sifat ini, kita ada sifat yang mana Allah Subhanahu wa taala menyukai kita menyamai dengannya. Maksudnya Allah Taala suka hamba-Nya juga memiliki sifat tersebut, iaitu sifat-sifat jamaliyah tadi. Allah Rauf, Ghafur, Rahim, penyayang. Jadi Allah SWT suka hamba-hamba-Nya bersifat penyayang. Dan sifat ini Allah SWT suka supaya sifat ini dimiliki oleh hamba-hamba-Nya. Ada sifat keperkasaan Allah, sifat qahar, sifat jabbar, sifat takabbur. Itu sifat Allah, dan sifat ini Allah tak suka hamba-Nya memiliki. Jadi dua kategori, satu sifat jabariyah, satu sifat jamaliyah.
Bagi Allah kedua-duanya adalah sempurna. Sama ada sifat itu jamaliyah ataupun sifat itu sifat jalaliyah. Sifat jamaliyah kita beritahulah penyayang, ghafur, rahim. Itu mudah bagi kita untuk memahami. Muka surat 166. Jadi jadi sifat jalaliyah ni, sifat keperkasaan ni, sifat yang mana Allah tak suka kita miliki. Tapi bagi Allah, sifat ini adalah sempurna. Bila sifat ini duduk dengan zat Allah, dia adalah sempurna, kamil dan sempurna. Misalnya sifat takabbur. Bagi Allah, dia adalah sempurna. Itu adalah sifatnya dan bagi Allah adalah sempurna. Tapi jika sifat takabbur ni datang kepada insan, Allah SWT tak suka. Allah tak suka insan tadi takabur, menyamai dengan sifatnya. Dan Allah kata takabur tu sifat dia. Takabur itu adalah kain ridaknya, cadarnya, kain bentangan cadarnya, ridaknya. Dan Allah SWT tak suka kita memiliki sifat tersebut. Sifat pemarah, sifat qahar, nak menunjukkan keperkasaan. Allah tak suka. Allah suka. Jadi tengok takallaqu tapi sifat itu bagi Allah dia adalah sifat. Tapi bagi insan, bila dinisbahkan kepada insan, sifat itu kita panggil dia akhlak. Sifat itu berakhlak. Sifat itu kita panggil dia akhlak. Jadi sebab itu kita dalam satu perbahasan ulama kata takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlak, takhallaq kamu. Maknanya berakhlaklah kamu dengan akhlak yang Allah Ta'ala suka. Maknanya ambillah sifat-sifat yang Allah suka. Jangan mengambil sifat-sifat yang Allah tak suka. Tapi ingat tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, bagi Allah sifat jalal ni, sifat perkasaan, sifat takabur, bagi Allah sempurna bagi zatnya. Tetapi jika sifat itu berada pada insan, maka dia manusia yang terburuk. Bagi Allah kedua-duanya sifat ini sempurna. Jadi sifat kesempurnaan, sifat takabur bagi Allah itu adalah sempurna. Itu kerana ia adalah sifatnya, dan dia tidak ada. Tapi bila sifat ini didapati pada insan, tak boleh. Jadi dua keadaan. Jadi ini ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Subhanahu wa ta'ala menghantar kita ke atas muka alam ini ialah sebagai khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Itu menunjukkan kepada Sayyidina Adam alaihissalam. Umat ini sebagai khalifah, khususnya baginda Adam alaihissalam. Tapi kalau kita tengok khalifah untuk satu-satu negara, satu-satu tempat tu satu orang je, tak banyak. Sedangkan umat ni dihantar sebagai khalifah. Jadi sebab itu ulama mentafsirkan makna kedua khalifah ialah setiap orang daripada kita mesti mengambil sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat jamaliyah yang ada pada Allah, meletakkan dalam diri kita. Dan maka jika kita berakhlak dengan sifat-sifat tersebut, kita berakhlak dengan sifat-sifat tersebut, melayani orang dengan baik, mesra dengan orang, penyayang dengan orang, pengampung dengan orang. Yang ini kita berakhlak dengan sifat-sifat Allah yang disukai itu, maka kita adalah khalifah Allah di atas muka alam. Kita adalah khalifah Allah di atas. Satu khalifah tu dia ketua. Jadi ketua ni dalam satu-satu tempat tu, dalam satu-satu department tu, dalam satu-satu kawasan tu, satu orang je, tak boleh banyak. Jadi orang lain semua dijajah. Maknanya orang lain dikawasi. Mas'ul, orang lain tadi ialah orang lain tadi dia berada di bawah orang bawahan. Satu orang saja atasan. Jadi atas dasar ini ulama mentafsirkan ialah ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kita ni adalah khalifah Allah di atas muka alam. Jadi kalau dari sudut umum, bukan sudut tertentu, dari sudut umum, dari sudut istimaiyah, dari sudut umum, maka kita semua adalah khalifah. Apa atas dasar apa? Yakni kita memiliki atau kita berusaha supaya sifat-sifat Allah yang sempurna ini berada dalam diri kita, dan kita berakhlak dengan sifat tersebut. Maka kita berakhlak dalam bermuamalah dengan orang, dalam bermuasyarah dengan orang,
akhlak tadi, bermuamalah dengan orang, bermuasyarah dengan orang, maka kitalah sebenarnya khalifah Allah di atas muka alam. Itu mengenai sifat jalaliyah dan sifat jalaliyah dan sifat jamaliyah. Okey, berbalik kepada hadis ini. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 amalan. 4 amalan yang Nabi contohkan ini, ada di antara amalan yang kita lakukan kerana meraihkan sifat kesempurnaan Allah. Maknanya kita buat tu sebab atas sifat jamaliyahnya Allah tadi. Dan ada amalan yang kita buat atas sifat jalaliyahnya Allah, kerana jalalnya Allah kita buat perkara tadi. Kerana sifat jalalnya Allah kita lakukan amalan itu. Dan ada juga amalan yang kita buat kerana jamalnya Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita tengok di sini. Dalam hadis ini diceritakan 4 ibadat yang besar. 4 ibadat yang besar termasuk dalam ibadat lain sembahyang, puasa, zakat dan haji. Sifat Allah terbahagi kepada 2 bahagian. Jamaliyah, iaitu seperti sifat rahim, ghafur, wadud dan lain-lain. Sifat ini yang mana Allah suka kita memilikinya. Tapi kita buat tadi atas sifat jamaliyah tadi. Satu, kita buat perintah atas sifat tadi, tapi sifat ni Allah pun suka kita memilikinya. Satu lagi sifat jalaliyah, sifat keperkasaan Allah, seperti Jabbar, perkasa, Qahar, kuat, Aziz, yang maha kuat. Jadi dan lain-lain. Dan sifat ini Allah tak suka kita memilikinya, tapi sifat ini sempurna bagi Allah. Jadi ada ibadat yang kita kerjakan kepada Allah atas sifat jamalnya, atas kesinambungan sifat jamalnya, dan ada ibadat yang kita buat tadi atas sifat jalalnya. Solah dan zakat ditunaikan atas apa? Bersandarkan kepada sifat jalalnya, perkasanya Allah. Jadi sifat kuatnya Allah. Jadi sebagaimana Allah Ta'ala perintah, sebegitulah kita mesti laksanakan. Sembahyang mesti qiyamnya, mesti rukuknya. Sembahyang tak boleh nama atas nama, solat tak boleh nama macam mana kita nak buat doa ke dan sebagainya. Jadi makna doa ke tak payah solat ke, tadi rukun ni kena buat. Jadi kita kena laksanakan sebagaimana dia perintah. Qiyamnya, rukuknya, sujudnya, tahiyatnya. Semasa qiyam kita seolah-olah berdiri sebagai hamba yang kerdil. Kita katakan dah atas dasar sifat ubudiyah tadi. Maknanya kita berdiri kepada seorang hamba yang kerdil di hadapan Allah yang maha perkasa. Semasa rukuk dan sujud kita tunduk kepala, menunjukkan kelemahan dan kekerdilan kita. Ini melahirkan rasa tawaduk dan rendah diri. Dan inilah sebenarnya dipanggil izharu ubudiyah. Satu, izharu ubudiyah. Satu tu ubudiyah, sifat ubudiyah. Izharu ubudiyah. Itu untuk kita menzahirkan, satu tu ubudiyah tu, sifat taat kita tadi. Dan solat ni untuk kita menzahirkan sifat ubudiyah tadi. Sifat ubudiyah. Dan puasa dan haji pula ditunaikan kerana berdasarkan sifat jamaliyah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyukai sifat-sifat jamal seperti perkara yang baik. Apabila seorang itu mencintai seseorang selagi tidak menjumpai kekasih, maka dia tidak akan lalu makan. Begitu juga apabila seseorang mencintai Allah semasa Ramadan, kita sanggup berlapar kerana keinginan untuk bertemu Allah. Sebab apa? Allah Ta'ala kata puasa ni perintah dia. Dan ana ajzi bih. Jadi akulah yang sendiri akan memberi ganjarannya. Terjemah pertama kata ana ajzi bih, akulah yang akan memberi ganjaran sendiri kepada orang yang melakukan puasa tadi. Atau ana ajza bih, ini aku sendiri ganjarannya. Begitu dua. Apabila seorang itu mana kita buat puasa itu sebab kita mencintai Allah, atas sifat jamal dia tadi. Semasa Ramadan kita sanggup berlapar kerana keinginan untuk berjumpa Allah. Pada bulan Syawal nanti, hari raya, itu musim haji dah, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, kerana mencintai Allah, kita pergi berjumpa Allah dalam keadaan mabuk cinta. Kita pergi itu atas dasar mabuk cinta dah.
dengan 2 helai pakaian yang tidak berjahit dan tiada apa di atas kepala. Pergi semua sama je. Lelaki lah. Perempuan dia boleh pakai yang berjahit. Lelaki ni semua sama saja. Pakaian dia sama saja, putih je. Pakaian tak putih apa tapi putih saja. Tanpa, tak kira raja, tak kira menteri, tak kira orang bawahan, pergi dengan keadaan yang sama sahaja, iaitu memakai 2 pakaian yang tanpa berjahit dan meletak kepala tanpa kosong, kepala tu kosong saja. Tak pakai apa. 2 helai pakaian yang tidak berjahit dan tidak ada apa-apa di atas kepala. Setelah itu tawaf. Di tawaf. Setelah itu bertawaf di Baitullah, wukuf di Arafah, istilam dan cium Hajarul Aswad. Apa perbuatan-perbuatan haji lah. Haji ialah kemuncak keasyikan. Haji ni kemuncak asyik lah. Seorang yang asyik, cinta, maksud ni, asyik ni orang yang mencintai kepada maksudnya yang dicintai. Asyik ni orang yang mencintai. Maksud tu orang yang dicintai. Macam mana keadaan asyik? Tak tentu kira, tak hala, tak ada. Maksudnya dengan keadaan kusuk masal, mencintai Allah SWT. Kedua-dua sifat ini mesti dimiliki semasa menunaikan perintah Allah. Jadi, dua-dua sifat atas dasar jalaliyahnya atau atas dasar jamaliyahnya. Misalnya dalam perhubungan kita dengan masyaikh. Macam tu, dalam hadis ni macam mana kita nak istimbat. Kita nak tatbik, bukan istimbat, kita nak tatbik. Maknanya kita nak bawa hadis ini dalam kehidupan kita. Sebab tu salah satu memperkenalkan hadis Mishkat Masabih ni ialah dalam salah satu karangan saya nak bawa, iaitu macam mana hadis ini ditatbik. Satu hadis masail lah. Hadis masail tu macam mana kita nak buatnya, kita nak cara tahu hukum ahkamnya, macam mana yang telah disandarkan oleh ulama-ulama fuqaha. Tapi ni hadis-hadis hati ni, hadis-hadis mengenai jiwa dan perasaan dan hati, untuk kebersihan jiwa, perasaan dan hati. Macam mana kita nak tatbik? Tatbik ni macam mana kita nak ambil hadis ni supaya dia ada dalam kehidupan kita. Kita tatbik, kita amalkan dalam kehidupan kita. Okey, tengok misal contoh dia. Macam mana kita ada hubungan dengan satu orang atas dasar hadis ni. Macam mana kita berhubungan dengan Allah. Dalam perhubungan kita dengan masyaikh, seperti guru-guru kita. Masyaikh ini orang-orang agama. Mereka syekh-syekh yang besar. Dan guru-guru agama kita. Kita perlu ada sifat cinta dan takut. Maksudnya kita mesti cinta pada guru-guru kita. Dan kita pun juga mesti ada sifat takut. Takut di sini maksudnya sifat hormat. Sifat hormat, sifat menghormati. Jangan kita takut. Kita ada dua. Pelajar mempunyai hanya kalau sifat takut saja kepada ustaz, salah. Takut saja salah. Takut. Jadi bila takut, tak boleh mendekati ustaz, tak boleh rapat dengan ustaz. Tetapi pelajar tidak akan, kerana pelajar itu akan menjauhkan diri daripada ustaz dan tiada keberanian untuk bertanya. Nak bertanya pun malu, segan, takut salah, tak boleh. Ini menyebabkan islah pelajar itu tidak dapat disempurnakan. Jadi macam mana ustaz tu nak mengislah dia? Satu, dalam pembelajaran kita ada konsep pengislahan. Macam mana nak betulkan amalan yang salah. Jadi bila duk jauh dengan ustaz, macam mana ustaz nak tegur? Jadi menjauhkan diri tak boleh. Begitu juga kalau hanya ada sifat mahabbah. Bila terlalu rapat tanpa rasa takut, tidak boleh juga. Tapi kalau kita terlalu rapat, kadang-kadang kan kita dengan satu-satu ustaz, satu-satu masyaikh yang besar, dia terlalu rapat macam member. Jadi seolah-olah tak menghormati dia pula. Alah tak apa, dia tu macam member aku je. Tak ada. Jadi masa kita belajar di India, Pakistan ni, kita belajar daripada pelajar-pelajar dan kita belajar daripada ustaz. Jadi kita betul-betul mendekati asatizah, kita betul-betul mendekati ustaz, tetapi hormat dia jangan sampai hilang daripada diri kita. Bila satu orang tu kan kita terlalu dah kenal dia, terlalu rapat dengan dia, jadi kadang-kadang kita berseloroh pun tak jadi masalah. Jadi benda tu pun ada batasan-batasan dia. Kerana pelajar itu akan menjadi terlalu berani sehingga tidak wujud lagi sifat hormat kepada ustaz. Itulah pelajar tu saya bagi, sebab hadis ni saya mengajar pada pelajar-pelajar. Jadi kalau kita satu orang dengan masyaikh orang agama,
Jadi kita jangan terlalu takut. Takutlah sekarang tak rapat dia pergi dengan dia, tak bersama dengan dia, jadi manfaat dengan dia tak terlampau rapat. Terlampau rapat, jadi dia pun dah kenal kita terlampau rapat, kita pun dah tak ada takalluf, dah tak ada dah maknanya tidak ada lagi dah gap dengan dia. Jadi kita buat macam-macam, macam mana kita buat dengan kawan-kawan kita. Tak boleh lah. Kita perlu menjaga kehormatan asatizah tadi. Wallahu a'lam. Cabang iman. Kita pergi hadis kelima dalam bracket keempat. Tajuk dia cabang-cabang iman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una syu'batun wa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman, muttafaqun alaih. Terjemahannya, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, iman itu ada 70 cabang lebih. Iman itu ada 70 cabangan lebih. Yang paling afdal, yang terbaik ialah perkataan la ilaha illallah, dan yang paling rendah cabangan iman itu adalah membuang benda sesuatu yang mengganggu di jalanan. Dan salah satu sifat di antara 70 adalah sifat malu, ialah satu bahagian yang besar daripada keimanan. Hadis riwayat muttafaqun alaih, yakni hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Muka surat 168. Kita pergi kepada penerangan. Ada sedikit tentang sifat ada sedikit penerangan tentang tentang biografi Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bin Amir bin Al-Zusha'ra, Ibnu Ishaq menukilkan bahawa sebahagian sahabat telah berkata bahawa Abu Hurairah nama asal di zaman jahiliyahnya Abdul Syams bin Saqar, dan baginda memberi nama kepadanya Abdul Rahman. Muhaddisin bersepakat bahawa beliau sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau meriwayatkan hadis lebih kurang 5,300 yang semalamlah antara sahabat-sahabat yang meriwayatkan. Dan beliau ni meninggal pada tahun 59 Hijrah. 59 Hijrah iaitu 48 tahun selepas Rasulullah wafat. Lebih kurang separuh abad lagi beliau hidup. Dan sedangkan beliau adalah perawi hadis yang paling banyak di zaman Nabi SAW. Jadi banyak manfaat orang mendapati daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Banyak riwayat-riwayatnya di situ. Di sini iman diibaratkan sebagai sebuah pokok yang mempunyai teras dan cabang-cabangnya. Iman ni ada pokok dia, teras dia tu foundation dia lah. Iman tu lah foundation dia, dan dia punya cabang-cabangnya. Ikhtilaf, perselisihan pendapat. Jadi alhamdulillah saya dah terangkan makna khilaf dan makna ikhtilaf. Khilaf tu di antara yes or no, ikhtilaf itu ialah good or better. Jadi di kalangan dalam hadis juga terdapat ikhtilaf, maknanya terdapat riwayat yang berbagai-bagai. Ada mengatakan 60, ada mengatakan 70. Kenapa 60? Kenapa 70? Tak sama. Begitu. Tengok. Apabila ada tak sama, ada riwayat menyatakan lebih daripada 60, ada mengatakan lebih daripada 70. Apabila terdapat percanggahan, pertama kita mesti selaras. Tengok kadang-kadang dia dalam hadis ni dia macam seolah pada zahirnya bercanggah. Dia bercanggah satu sama lain. Jadi hadis ni kata 60, hadis ni kata 70. Bercanggahlah. Justru macam mana kita nak selaraskan dia? Jadi ulama-ulama muhaddisin, pertama sekali dia ada 3 konsep, dia ada 3 kaedah yang dipakai di sini. Pertama, konsepnya tatbiq. Apa maksud konsep tatbiq? Kita selaraskan dia. Kita selaraskan dia. Sebab dulu saya dah jelaskan dah, kenapa seorang tadi dia berbeza pendapat dengan kita. Sebab dia lihat dari sudut lain, kita lihat daripada sudut lain. Sebenarnya pada hakikat, pada makna sama je.
nak cerita tentang satu perkara, tapi dia lihat sudut lain, kita lihat sudut lain. Jadi atas dasar penglihatan sudut yang berbeza tadi, maka satu idea, satu lontaran cadangan yang berbeza. Sebenarnya lontaran cadangan yang berbeza itu sebenarnya tidak berbeza dari segi makna, cuma berbeza dari segi perkataan dan lafaznya sahaja, dari segi zahirnya sahaja. Contoh yang telah bagi. Sebab tu kan kefahaman ulama tentang innamal a'malu binniyat tadi. So berbeza pandangan dia, berbeza pendapat dia, tapi dalam agama untuk sabitkan hukum syariat dia mesti ada dalil lah, Quran dan hadis, dan dalil kaedah-kaedah lughat Arabiah sahihah, maqasid syar'iyyah dan sebagainya. Jadi ni lantaran tadi. Jadi misalnya untuk mendefinisikan sebuah masjid, satu orang tu dia akan definisikan masjid itu melihat dari sudut mana yang dia lihat. Maka dia lihat daripada hadapan. Dia kata masjid itu bagi saya ialah sebuah mimbar. Kalau satu orang tu lihat dari sudut atas, dia kata masjid itu ialah satu buah kubah, sebuah kubah. Bila lihat dari sudut tepi, maka dia kata masjid itu pintu. Jadi penglihatan sebenarnya nak menceritakan masjid tadi, tapi bila digabungkan ketiga pandangan itu, dipanggil tatbik. Bila gabung, cara tatbik kita gabungkan, kita gabungkan. Kita gabung, sebuah masjid itu satu mimbar, satu kubah dan dikelilingi pintu. Maka daripada gabungan itu kita akan dapat satu benda yang sempurna di dalam mendefinisikannya. Begitu juga dalam kehidupan kita harian. Mungkin seorang tadi dia melontarkan pandangan yang berbeza pada kita di dalam satu-satu cadangan. Kenapa dia melontarkan atau meluahkan satu cadangan yang berbeza sebagaimana yang kita luahkan? Kita tengok, orang tu tak pernah sama dengan aku cadangan dia. Sebenarnya dia melihat dari sudut lain. Kita melihat itu dalam dunia, dalam perkara agama tak apalah, dalam agama, dalam perkara dunia pekerjaan kita harian tak apalah begitu, tapi dalam agama kita tak boleh lontarkan sendiri pandangan. Dia mesti ada asas-asasnya, dia mesti ada syarat-syaratnya dan maqasidnya. Cuma saya nak bagi tahu dalam kehidupan keduniawian kita, dalam kehidupan harian kita. Jadi kenapa seorang tadi dia melontarkan pandangan yang berbeza? Sebenarnya dia tidak berceranggah dengan kita kerana dari sudut yang berbeza yang dia lontarkan tadi. Dari sudut berbeza, pengamatan saya begini. Sebenarnya kalau kita gabungkan dia akan menjadi satu benda yang sempurna, satu kaedah yang terbaik. Jadi sebab itu tuan-tuan, yang bila bermesyuarat ke apa semua ke, kalau dalam mesyuarat dari segi mesyuarat halqah ke mesyuarat apakah, mungkin kita berbeza pandangan. Ataupun dalam mesyuarat company ke, dalam mesyuarat apa saja bentuk mesyuarat, maka kita berbeza pandangan. Bila kita berbeza pandangan, maka kita mengambil hasil daripada yang baik. Itu untuk kita jadikan sesuatu perkara yang baik. Okey. Tadi tengok. Jadi cara dia tatbik. Jadi cara dia macam mana? Bila ada percanggahan, maka cara dia pertama sekali kita panggil dia tatbik. Tatbik ni maksudnya penyelarasan. Macam mana kita nak selaraskan dia tadi? Macam mana kita nak selaraskan dia? Jika konsep pertama kita tak ketemui jalan, muhaddisin konsep pertama tak temu juga jalan, maka kita terpaksa terjih. Ini saya bincang dalam agama dulu. Jadi agama bila kaedah tu tak boleh tatbik, macam mana kaedah tatbik? Okey, misal contohnya kaedah tatbik dalam hadis. Contoh, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, jangan siapa membenarkan bahawa Nabi SAW pernah membuang air secara berdiri. Jangan siapa membenarkannya. Membuang air secara berdiri. Nabi Rasulullah buang air berdiri. Lepas tu kita beritahu hukum dia macam mana tatbik ulama. Okey. Jadi ada riwayat hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah lebih kurang. Misalnya Nabi Abu Hurairah kata Nabi pernah buang air berdiri.
Saidina Aisyah menafikan, jangan sekali-kali kata begitu. Jadi seolah hadis tadi bercangkah satu sama lain dari sudut zahir. Okey, macam mana tatbiknya? Macam mana nak selaraskannya? Oh, ajib ulama ni, Allah bagi kefahaman dia. Kehidupan Nabi ada dua. Satu Mekah dan Madinah. Dan satu lagi kehidupan Nabi ialah bersama sahabat. Bersama dengan orang-orang lelaki. Bersama dengan sahabat-sahabat lelaki. Dan satu kehidupan Nabi di dalam rumah. Dan satu lagi kehidupan Nabi di luar rumah. Dia tatbik. Kita cari jalan kesinambungan supaya kita tidak melagakan satu-satu hadis tadi. Ini kata tak boleh, ini kata boleh. Macam mana pula? Maka kita cari tatbik. Oh, yang Sayyidatuna Aisyah berkata bahawa Nabi tidak pernah buang air baul qaiman secara berdiri sebab di rumah. Maksudnya kehidupan Nabi dekat rumah, Sayyidatuna Aisyah tak lihat macam tu. Jadi dia kata jangan kamu mengata sekali-kali ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah atas dasar kehidupan di dalam keluarga, di dalam rumah. Sebab Nabi dihantar untuk lelaki dan wanita. Tapi Nabi banyak bersama dengan orang-orang lelaki. Tapi Nabi kurang dengan wanita-wanita. Sebab itu Allah perintahkan Nabi untuk berkahwin lebih daripada 4. Sebab Nabi, sedangkan Nabi dihantar untuk lelaki dan wanita. Jadi banyak masalah-masalah wanita tidak dapat disampaikan oleh Nabi secara direct, kecuali dengan banyaknya dengan dilebihkan isteri-isteri Nabi untuk bertanya masalah. Satu orang datang kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bertanya, Nabi ni sembahyang selepas asar, sembahyang sunat lepas asar. Sedangkan Nabi kata tak boleh sembahyang sunat lepas asar. Kenapa macam tu? Pergi tanya Aisyah. Aisyah kata masalah ni bukan dengan aku. Bukan aku yang tengok. Masalah hadis ni yang menceritakan macam ni, kenapa Nabi sembahyang sunat lepas asar. Masalah ni ialah sewaktu berada di rumah Ummu Maimunah radhiyallahu anha. Ada Ummu Maimunah radhiyallahu anha. Maka bertanyalah kepada Ummu Maimunah. Ni rumah ni rumah Ummu Maimunah. Dia adalah rumah Ummu Maimunah. Bukan Ummu Maimunah ya. Rumah siapa lagi dah? Isteri Nabi. Ummu Salamah. Di rumah Ummu Salamah. Isteri Nabi pun dia ada 2 grup tau. Satu grup Aisyah, satu grup Ummu Salamah. Dia ada 2 grup juga isteri Nabi. So, itu untuk kita kena tengok kebaikan. Kenapa kena ada 2 grup ni? Dia ada satu kebaikan di situ. Kita tak boleh tengok dari sudut kejahatan, keburukan. Sebab Allah SWT buat macam tu. Kan? Saya tak nak panjang lagi masalah tu. Jadi, dia kata, Sayyidatuna Aisyah kata itu berlaku di rumah Nabi, di rumah Ummu Salamah lah. Pergi tanya Ummu Salamah. Maka pergilah tanya Ummu Salamah. Ummu Salamah kata, satu hari Nabi sembahyang sunat lepas asar. Kenapa? Aku pun tanyalah Nabi. Nabi kata satu hari satu rombongan telah datang sudah beberapa hari di Madinah untuk belajar Islam. Dan mereka ni nak pulang terus selepas solat zuhur. Jadi selepas solat zuhur, lepas sembahyang, Nabi doa, Nabi tak sempat nak buat ba'diyah zuhur. Maka jemaah tu sudah turun untuk pulang. Maka Nabi pergi turun daripada masjid untuk wida'kan jemaah tadi, nak berangkat pulang dah setelah datang beberapa hari, seminggu 2 untuk belajar Islam. Untuk belajar Islam sehari 2, maka Nabi nak wida'kan, sebab tu kan menjadi sunnah Nabi SAW. Bila tetamu-tetamu yang menziarahi kita, bila dia nak pulang, kurang-kurang tu kita hantar sampai kat pintu. Begitu, jangan dia pergi. Maknanya tetamu yang jarang kita dapati, jangan datang ke rumah kita untuk memuliakan dia, iaitu kita kurang-kurang hantar sampai di pintu. Kalau boleh kita hantar sampai kat kereta. Itu menjadi satu amalan Nabi SAW. Begitu. Jadi kalau saya nak balik lah, okey. Tak ada. Jadi penghormatan kita, respect kita pada tetamu yang jarang-jarang datang tadi.
Itu merupakan akhlak Nabi SAW. Nabi kan nak mengajar kehidupan akhlak. Nabi mengajar seluruh kehidupan. Jadi, Nabi kata, jadi aku tak sempat sembahyang sembahyang sunat ba'diyah zuhur. Oleh kerana Nabi ihtimam, Nabi tak pernah tinggal sembahyang sunat ba'diyah qabliyah ni, maka Nabi mengqadanya. Jadi ada juga sembahyang berwaktu ni. Sembahyang berwaktu ni apabila sunat-sunat yang berwaktu ni, khususnya qabliyah dan ba'diyah, kalau orang tu dia tak pernah tinggal, maka dia boleh apa? Dia boleh qada. Jadi Nabi qada sembahyang sunat ba'diyah zuhur lepas asar. Dan mengikut mazhab Imam Syafi'i, qada boleh dibuat bila-bila masa. Daripada hadis inilah Imam Syafi'i sabitkan qada tadi boleh buat di bila masa. Tapi Imam Abu Hanifah sabitkan qada tu tak boleh dalam waktu tahrim. Dalam waktu tahrim sembahyang fardu tahrim, maka qada pun tak boleh. Kita kata 24 hours boleh, berdasarkan banyak hadis lagi lah. Salah satu daripada hadis ini. Jadi iaitu kehidupan. Jadi tatbik. Jadi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kata, Nabi tak pernah buang berdiri. Berdiri saya tak suka mengeluarkan perkataan berdiri kepada Nabi. Nabi buang air berdiri, tak. Saya selalu terjemah kepada pelajar, Nabi baul qa'iman dalam perkataan Arab. Sebab perkataan Arab ni dia tak menunjukkan benda tu terlalu lebih. Nabi kucing berdiri, nampak lain kan. Baul qa'iman, Nabi buang air berdiri. Begitu. Jadi Sayyidina sebab tu Sayyidina Aisyah dia menafikan perkara ini. Dia menafikan perkara tersebut. Jadi Sayyidina Abu dan sahabat Nabi bersama dengan sahabat, pada suatu hari Nabi buang air secara berdiri. Jadi tak menafikan. Cuma ulama mencari hukumnya. Kenapa Nabi buang berdiri? Buang air berdiri. Buang air berdiri ini adalah harus apabila didapati sakit. Bukan harus sepanjang waktu, tak. Kumpulan hari ini jawaz, iaitu buang air berdiri ni harus bila didapati sakit. Pada masa itu mungkin Nabi sakit belakang, Nabi tak boleh duduk, dan duduk nak bangun susah, maka Nabi terpaksa baul qa'iman. Ataupun tempat yang Nabi nak buang tadi, tempat kawasan yang sampah, maka kalau duduk akan mengotorkan pakaian, maka Nabi baul qa'iman. Jadi tatbik. Jadi baul qa'iman ni pun, buang air berdiri ni pun bukan setiap masa boleh. Makruh. Ada mengatakan makruh. Ada tempat mengatakan makruh. Memang kencing berdiri ni bukan adab. Tapi kalau orang tu sakit pinggang, dia tak boleh duduk, dia terpaksa berdiri, maka diharuskan. Tapi kencing tu, buang air tu mesti duduklah. Jadi tatbik. Itu kaedah tatbik. Maksudnya kaedah ini, kaedah kita selaraskan. Okey, bila kita dah tak nampak jalan tatbik, maksudnya jalan tatbik tu tak boleh nak selaraskan dah, maka biasanya berada di dalam keadaan hukum lah. Maka kita gunakan kaedah rajih marjuh. Hak mana kita nak rajihkan, hak mana kita nak, maknanya kita nak pilih. Rajih ni maknanya bagi pilihan kita, marjuh yang kita nak tinggalkan. Jadi kehidupan Nabi ni ada banyak pula. Kehidupan di awal Islam, kehidupan di akhir Islam. Cantik ulama satu-satu dia bahas. Kehidupan di awal Islam. Di awal Islam Nabi buat macam ni. Di akhir Islam, di akhir hayat Nabi buat macam ni. Ada sebahagian ulama mujtahid, fuqaha ni, mereka memilih hadis sewaktu di zaman permulaan. Ada yang mentarjihkan hadis, memilih mengutamakan hadis sewaktu di akhir hayat. Jadi sebab itulah hadis ni dia tak mansukh. Tapi memilih lebih utama, rajih dan marjuh, dari sudut rawinya, dari sudut sahabatnya, dari sudut siapanya dan sebagainya. Jadi rajih dan marjuh. Misal contohnya sujud sahwi. Ada hadis menunjukkan Nabi sujud sebelum salam. Ada hadis yang memberitahu Nabi sujud selepas salam. Jadi
kita merajihkan dalam mazhab Syafi'i, kaedah kedua, kita merajihkan pendapat hadis yang datang yang menceritakan bahawa Nabi tadi sujud selepas, sujud sebelum salam. Allahu Akbar. Dan ada hadis dan ada fuqaha lain mentarjihkan, seperti Imam Hanafi mentarjihkan Nabi memberi sujud selepas salam. Itu kita panggil konsep dia tarjih, iaitu memberi keutamaan, marjuh yang kita tinggalkan. Jika rajih dan marjuh ni tak boleh, kita kena cari konsep yang ketiga, nasih mansuh. Kaedah nasih dan mansuh. Kaedah nasih mansuh ni pun kena tengok juga. Adakah Quran boleh menasahkan Quran? Adakah Quran boleh menasahkan satu sama lain? Adakah Quran boleh mensuhkan Al-Quran satu sama lain? Adakah Quran boleh memansuhkan hadis, boleh memansuhkan hadis satu sama lain? Dan ada perbahasan nanti, adakah Quran boleh memansuhkan hadis? Itu bil ittifaq. Maksudnya Quran boleh mansuhkan ayat Quran. Ada ayat Quran yang dibaca, ada ayat Quran yang hukumnya dibaca. Yang maknanya ada ayat Quran tu di segi lafaz dia tak mansuh lagi, tapi di segi hukum dah mansuh. Ada ayat Quran lafaz dah mansuh, lafaz dah tak ada dah, tapi hukum tak mansuh. Hukum tak dimansuhkan lagi, tapi lafaz dah tak ada dah. Misal contoh dia, hukum dimansuhkan, lafaz dimansuhkan. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu iza zanaya farjamuhuma. Ni lafaz ni dah dimansuhkan dah. Bila lelaki wanita berzina, lelaki dan wanita yang sudah berkahwin berzina, iza zanaya farjamuhuma, maka hendaklah kamu rejamnya. Ayat ni dah mansuh dah. Dah mansuh dah ayat ni, tapi hukum dia ada lagi. Tapi itu mengenai satu ayat. Jadi ada juga ayat boleh memansuhkan ayat. Maka ini ittifaq, sepakat ulama boleh diterima. Ada hadis boleh mansuhkan hadis, sepakat ulama terima. Ada hadis, ada Quran boleh memansuhkan hadis, sepakat ulama boleh terima. Cuma satu saja dalam ikhtilaf, adakah hadis boleh memansuhkan hukum dalam Quran? Ini ikhtilaf. Lain sepakat hadis memansuhkan hadis boleh, Quran memansuhkan Quran pun boleh di segi hukumnya. Dan satu lagi, Quran boleh memansuhkan hadis boleh. Cuma yang keempat ni, adakah hadis boleh memansuhkan Al-Quran? Adakah hadis boleh memansuhkan Al-Quran? Okey, maka sebahagian ulama kata tak boleh, sebahagian ulama kata boleh. Contoh dia, kita kata hadis, bagi kita mazhab Imam Syafi'i boleh. Ada mazhab Imam Malik pun membolehkan, iaitu hadis memansuhkan Al-Quran. Dalam Al-Quran dibenarkan untuk membuat wasiat. Wasiat boleh. Sedangkan dalam bab hukum pusaka dipanggil zawil furud. Zawil furud ni ialah mereka-mereka yang sudah ada bahagian daripada harta setelah mayat meninggal. Setelah seorang Islam tu meninggal, sama ada ayah atau ibu dan sebagainya, seorang Islam tu meninggal yang mempunyai harta, maka dia ada zawil furud. Mereka-mereka yang sudah ada bahagian-bahagiannya untuk mendapat pusaka. Jadi dalam Quran kata boleh mewasiatkan juga pada mereka ini. Tetapi dalam hadis Nabi kata la wasiyata lil waris. La wasiyata lil waris. Maka waris tidak boleh lagi wasiat kepada waris. Sebab apa? Tak boleh wasiat pada waris. Sebab apa? Tak boleh wasiat pada waris. Kerana apa? Waris tadi sudah ada bahagian masing-masing, maka dia tidak boleh mewasiatkannya. Satu orang tadi dia tak boleh nak wasiat pada anak dia mengenai harta dia sebab dia dah ada bahagian. Setiap anak tu dah ada bahagian. Cuma ada ustaz tu tanya, macam mana hibah? Sebenarnya sistem hibah yang kita buat di dalam takaful ialah sebenarnya hibah suami isteri
suami dia telah hibahkan kepada isterinya. Bila dia meninggal, isteri dia menghibah. Hibah tadi sebenarnya mudah, tukar nama, letak nama, penama. Kita kata penama atas nama penama. Bila atas penama, sebenarnya bila duit tu senang nak dikeluarkan. Setelah duit tu dikeluarkan daripada atas seorang penama, maka menjadi amanah penama tadi untuk membahagikan harta tersebut kepada waris yang diterima. Sebab apa? Sebab apa begitu? Kerana sebab apa begitu? Sebab bila satu orang yang panjang pula, dia fiqh ni dia cuba kait dia jadi panjang. Kita nak cerita satu benda je. Tapi tak apalah, dah sampai kita cerita, kita tambahkanlah sedikit pengetahuan tadi. Jadi bila pada ni tentang hibah tadi, sebab apa? Bila satu orang mati mengikut undang-undang Malaysia, bila kita dah mati, maka segala yang lain tadi, semua akaun dia akan tertutup. Dia tak boleh ambil dah duit tadi. Bila dah beritahu surat mati, untuk keluarkan duit. Sebab itu kita kena perlu ada amanah majlis amanah raya. Majlis amanah raya ni ataupun orang yang telah, kita ada lawyer ke, sistem hibah dan sebagainya, sistem pusaka dan sebagainya, kita sudah buat dah benda ni sebelum kita mati. Supaya apa? Bila kita mati, harta kita akan dibekukan. So nak cairkan harta beku tu lambat. Sebab tu kita ada sistem takaful. Sistem takaful tu samanya 10% saja harta cair yang kita nak ambil. Jadi 90% tu nak cair tu lambat. Dia beku. Jadi satu orang tu mati, dia beku. Dia nak cair tu lambat, bertahun-tahun. Sedangkan keluarga memerlukan harta tersebut. Jadi nak cair tu susah. Jadi sebab tu dia ada sistem hibah, sistem nama yang dia beritahu, okey, kalau suami mati, isteri akan ambil semua harta tadi atas nama dia. Hibah tadi sebenarnya sebab harta tu mudah berada di tangannya, sebab sudah ada sistem tadi. Maka isteri itulah, suami itulah yang akan mengendalikannya secara faraid. Secara faraid. Itu sebab dia ada sistem hibah dan sebagainya. Okey, itu tengok ke mana pula. La wasiyata lil waris. Jadi Nabi kata, jadi hadis ini telah memansuhkan ayat wasiat tadi. Jadi bagi kita mazhab Imam Syafi'i rahmatullahi alaih membenarkan hadis tadi memansuhkan ayat hibah, ayat wasiat tadi. Jadi maknanya hadis juga boleh memansuhkan Al-Quran. Itu dia ada perbahasan nanti di dalam hadis-hadis. Tapi kebetulan di sini iaitu cara nasikh dan mansukh. Cara hukum yang mana nasikh dan mana mansukh. Kita kata hukum dia dah mansukh sebab dia kehidupan di awal Islam dengan datangnya hadis di akhir Islam. Begitu. Dia ada 3 konsep di dalam mentadbikkan, di dalam menyatukan, di dalam membuat satu keputusan apabila terdapatnya percanggahan. Tengok, itulah berlakunya ikhtilaf. Perselisihan pendapat dari segi bilangan. Ada riwayat. Jadi konsep, jadi ada riwayat mengatakan 60, ada riwayat mengatakan 70. Apabila ada percanggahan pertama kita mesti selaras dulu. Mana kita nak selaras? Kenapa 60, kenapa 70? Kita selaras dia macam ni. Di bawah tu saya cerita macam mana penyelarasan dia. Okey. Kedua, yang kedua tak boleh nak selaras, kita cari hak mana yang kita nak tarjihkan. Mazhab ni dia nak tarjih hak mana. Jadi dia ada dalil dia masing-masing lah. Dalil dia tu diterima lah, walaupun orang lain mempunyai dalil. Begitu. Dan kalau tak boleh tarjih, kita cari. Kena tengok pula konsep yang ketiga, iaitu nasikh dan mansukh. Okey. Allahu Akbar. Tansisus syai'. Tengok macam mana kita nak tarjihkan 60-70. Dia ada satu kaedah di dalam usul dipanggil at-tansisul bisyai' laisa nafi ma adah. Suatu kenyataan berkenaan sesuatu tidak menafi yang selainnya. Kadang-kadang satu orang dia memberi satu announcement. Jadi seolah-olah apa yang dia announce tu penting. Dia meletakkan dia satu benda tu penting. Dia nak ceritakan satu benda penting. Tadi dia nak menceritakan kepentingan satu-satu benda. Jadi kepentingan benda itu diletakkan di hadapan, seolah yang lain tu diketepikan. Sebenarnya tidak. Sebab Nabi nak pentingkan satu benda tadi.
Nabi nak pentingkan sebentar. Nabi nak pentingkan berzikir. Nabi kata, jika satu orang tu kedekut, tak boleh memberi sedekah dan tak boleh memberi infak, atau seorang orang tu pengecut, tak boleh berjuang, maka hendaklah dia berzikir sebanyak-banyak. Jadi nak cerita kelebihan zikir, bukan nak menafikan infak dan menafikan jihad, berinfak dan berperang. Begitu. Jadi cuma Nabi nak memberitahu kelebihan tadi. Tapi ada juga tempat yang macam mana semua kena pergi berjuang, tak boleh tinggal di rumah. Siapa yang tinggal kena hukum. Macam orang-orang Tabuk tu, 3 orang tak pergi tanpa sebab. Nabi telah boikot dia selama 50 hari atas perintah Allah. Begitu. So ada satu-satu tempat Nabi nak menunjukkan kelebihan tadi, maka Nabi rajihkan. Nabi agak dipanggil dalam bentuk mubalaghah kan. Nabi mubalaghahkan makna tadi. Nabi beratkan sedikit makna. Bukan bererti yang lain itu tak penting. Okey. Tengok Tansisu bisyai' laisa nafi makna. Jadi kita khususkan satu benda, kita tidak menafikan yang lain. Satu kenyataan berkenaan sesuatu tidak menafikan yang lain. Satu perkara namanya disebut secara terang-terangan bukan bermaksud menafikan yang sebaliknya, yang tak disebut. Dari segi bentuk perceranggahan. Okey, dari bentuk perceranggahan, ada kakak saya dia tegur perceranggahan, bukan percanggahan. Okey. Bila percanggahan dari sudut bilangan. Kenapa berlakunya dalam hadis ni 60? Tapi dalam hadis ni dia cerita 70 lah. Tapi ada riwayat yang lain ada 60. Kenapa? Ada hadis yang masyhur menyatakan 7 golongan yang mendapat naungan kerahiman Allah. Kita biasa dah hadis masyhur kan. Ada 7 golongan yang akan dapat naungan kerahiman Allah Ta'ala. Tapi bukan hanya setakat 7 tu sahaja. Apabila kita kumpulkan daripada hadis-hadis yang diberitahu oleh Nabi, yang mana dia tidak bertindang satu sama lain, ulama ulama tadi, maka bila dihimpunkan macam tu, maka tetapi ada riwayat yang lain yang dihimpunkan. Jadi ada riwayat lain juga yang mengatakan, ada riwayat-riwayat yang mengatakan ada golongan selain daripada 7 ni. Tapi banyak riwayat-riwayat tadi kita himpunkan dia, maka terlebih mencecah 40 golongan yang disebut akan mendapat naungan di akhirat kelak. Jadi biasanya orang kata ada 7 golongan ni je lah, sebab atas hadis 7 golongan ini. Sedangkan banyak lagi golongan-golongan yang akan berada di bawah naungan kerahiman Allah Ta'ala. Ala manabiri lu'lu', ada satu golongan yang akan berada di atas mimbar-mimbar mutiara di hari pada mahsyar. Itu pun berada di bawah naungan kerahiman Allah. Dah duduk atas mimbar, dah lah duduk bawah naungan, duduk atas mimbar lagi. Siapa mereka itu? Adalah mereka yang berkumpul semata-mata kerana Allah, berpisah kerana Allah. Begitu. Tadi dia tak dapat dalam ada dalam 7 golongan tu ada juga. Jadi banyaknya bilangan-bilangan mereka tersebut. Hadis ini bukan bermaksud untuk menunjukkan bilangan yang khusus. Tapi bukan 70 ni bukan khusus saja. Ini menunjukkan banyaknya perkara. Jadi contoh ta'arud, percanggahan yang lain ialah Sayyidatuna Aisyah. Telah saya ceritakan dah, Nabi pernah buang air kecil secara berdiri, tetapi sahabat yang lain mensabitnya. Kehidupan Sayyidina Aisyah di rumah, oleh itu penafian berkenaan Nabi membuang air kecil secara berdiri di dalam rumah tidak menafikan di luar rumah. Para sahabat menyatakan antara sebab ilah ialah kenapa Nabi banyak membuang air berdiri, kerana bayan lil jawaz, iaitu untuk menerangkan keharusan perkara itu. Sebagai contoh, minum air zam-zam dalam keadaan berdiri atau berkopiah. Sebabnya di sini untuk menjelaskan menerangkan keharusan, maka tidak boleh disabitkan sunatnya. Ada orang kata minum air zam-zam ni sunat dia macam mana? Ada orang kan dia balik daripada Mekah, dia pun angkat air zam-zam kat kita. Kita pun berdiri, lepas tu buang kopiah minum air. Kenapa saya tanya minum air macam tu? Dia kata sunat. Sebab Nabi kata minum air zam-zam berdiri. Dalam membahaskan hadis ni, Imam Nawawi rahmatullah alaih mengatakan minum air zam berdiri itu hukumnya jawaz. Hukum dia harus saja. Sunatnya macam biasalah duduk, tak payah buang kopiah. Itu hukum dia harus.
Jadi kenapa hadis mengatakan Nabi berdiri dan buang kopiah? Masa tu seorang Arabi, orang kampung dia, masa Nabi duduk tawaf, dan masa Nabi selesai tawaf, maka orang Arabi nak ambil berkat, dia pun bawa air zam-zam pada Nabi. Maka Nabi pun minumlah air zam-zam yang dibawa oleh Arabi tadi dalam keadaan berdiri. Sebab apa Nabi berdiri? Tengah tawaf, orang ramai duduk, nanti susah orang lain. Maka masa tu kan 120, banyak sahabat, berpuluh-puluh ribu sahabat tawaf, 124,000. Tapi tawaf taklah sampai serentak 124,000, tapi ramai orang tawaf. Dan pada zaman Nabi, haram tu masih kecil lagi. Kita zaman kita sekarang Masjidil Haram tu dah besar tu pun tak semua orang yang haji pergi 3 juta tu semua tawaf situ. Ada waktu je tawaf, tapi orang penuh sentiasa. Jadi dalam keadaan dipanggil izdiham, dalam keadaan kelang kabut tadi, dalam izdiham berterak-terak, dia bersesak-sesak, Nabi berdiri untuk menunjukkan keharusan. Tu Nabi tak pakai kopiah tu kenapa? Macam mana boleh pakai kopiah masa musim ihram? Nabi dalam ihram mana boleh pakai kopiah? Nabi tak pakailah kopiah. Bukan kena buang kopiah dulu, kena minum air zam-zam ni. Dan berdiri baru sunat. Tak, macam biasa, duduk. Dah kopiah ada kepala, pakai lagi kopiah. Kenapa kena buang? Jadi buang berdiri dan buang kopiah tu adalah menunjukkan harus, bukan sunnah. Jadi ada orang katakan sunat minum air zam-zam berdiri. Bukan, harus saja. Hadis tu Imam Nawawi telah bahaskan, menunjukkan bayanul lil jawaz, untuk menunjukkan, menerangkan. Bayan tu menerangkan perbuatan tadi, jawaz iaitu harus. Okey, sebab kedua, bilangan. Kenapa bilangan ini berbeza? Bilangan yang sedikit pada permulaan, mungkin Nabi sebut 60 dulu pada permulaan Islam. Selepas tu dah ilmu Nabi SAW ditambahkan, hukum ditambahkan, Nabi ceritakan lagi. Jadi bukan minum air zam-zam itu berdirilah. Tak boleh. Air zam-zam tu bukan kita minum benda berdirilah. Tak sun. Jadi kalau baca dalam riwayat ni, kalau tengok dalam apa yang diterjemahkan oleh Imam Nawawi rahmatullah alaih dalam syarahnya tentang hadis minum air zam-zam tadi, Imam Nawawi hanya mensabitkan jawaz sahaja. Dia bukan sunat. Atas ilah tadilah, reason tadilah. Minum air zam-zam macam biasa, duduk pakai kopiah, minum, baca doa dan sebagainya. Bukan berdiri itu sunat. Tidak. Jawaz saja, harus saja. Ini diterjemahkan oleh Imam Nawawi rahmatullah alaih dalam mensyarahkan. Jadi saya tak tarjih saya lah, saya bawa kataan Imam Nawawi dalam riwayat. Saya terlupa riwayat mana. Nanti saya tengok balik dan saya dalam kitab mana yang diterjemahkan. Saya dalam syarah Imam Muslim, hadis syarah Imam Muslim rahmatullah alaih. Dalam syarah Muslim oleh Imam Nawawi rahmatullah alaih. Khair. Okey. Jadi jadi sesudahnya. Jadi ada sebab kedua kenapa bilangan tadi. Pada peringkat awal Nabi beritahu banyak ni, Allah bagi tahu banyak ni. Selepas tu Allah tambahkan, tambah lagi hukum macam-macam kan, berbeza-beza pendapat hukum sebab wahyu boleh datang sebagainya. Okey, kita tengok dari sudut afdal dan bukan afdal. Kita tengok dari sudut afdal dan bukan afdal. La ilaha illallah adalah afdalul iman. La ilaha illallah ni adalah afdalul iman, sebaik-baik iman. Kenapa? Di sini terdapat kemungkinan, kemungkinan. Pertama, hanya kalimah la ilaha illallah sahaja. Nabi sebut afdalul la ilaha illallah. Jadi pertama sekali. Ihtimal kedua ialah bersama dengan Muhammad Rasulullah. Biasanya satu orang kita sebut, misalnya kan satu orang kita sebut, dia panggil kaedah. Dia ada satu kaedah dalam ini, dia panggil sebut ringkas, sebut juzuk, tapi maksud dia keseluruhan. Misal contohnya, bila nak tidur malam, kita baca 4 kul. Kita baca 3 kul dan kita hembuskan ke badan kita mengikut sunnah Rasulullah. Jadi apa maksud baca 3 kul? Kul. Kul je. Dah 3 kul Nabi kata kul je. Maksud 3 kul ni, kul huwallah sempurna, kul a'udzu birabbil falaq sempurna, kul a'udzu birabbin nas sempurna. Itu maksudnya. Baca rakaat, setiap rakaat wajib baca alhamdulillah. Tak alhamdulillah saja, alhamdulillah sempurna. Jadi afdalul zikir ni
afdalu syu'bah ni sebahagian cabangan yang paling afdal ialah la ilaha illallah. La ilaha illallah tu ada sekarang perkara yang mana la ilaha illallah saja, fadilat la ilaha illallah saja. Okey, ada juga pendapat mengatakan Nabi sebut juzuk, Nabi sebut la ilaha illallah, dan Muhammadur Rasulullah tu Nabi tak sebut. Dia termasuk di dalamnya. Sebab kalimah syahadah dua, kalimah tauhid dua, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi maksudnya kalimah yang sempurna lah, bukan la ilaha illallah sahaja Muhammad Rasulullah. Sebab la ilaha illallah itu kalimah iman, kalimah amal, telah kita jelaskan dulu. Muhammad Rasulullah itu juga kalimah iman dan kalimah amal, juga telah kita jelaskan juga sebelum ini. Saya tak jelas lagi lah. So tengoklah video-video saya yang selepas ini di dalam pembelajaran yang telah lepas. Okey, dari sudut itu maknanya ada la ilaha illallah tadi. Jadi itu juga Nabi kata, talqinkanlah orang yang nak mati, mautakun, orang yang nak mati. Mauta tu maksudnya orang dah mati. Mautakun ni orang yang dah hampir nak mati lah. Talqinkan dia dengan la ilaha illallah. Maka ada orang kata la ilaha illallah. Jadi bagi pendapat saya, mengikut saranan itu, kita talqinkanlah orang nak mati tadi dua kalimah tauhid ni, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang kata hak baru pula dah ustaz ni memperkenalkannya. Orang nak talqin kat orang mati, nak mati tu la ilaha illallah pula. Kenapa kena Muhammadur Rasulullah? Kata begini, hak lama tu dah kita tak tahu, kita talqin la ilaha illallah saja pun tak apa, tak jadi masalah. Dan bila kita dah tahu, kita talqinlah juga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dua-dua talqin kalimah pada orang nak mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan tambah baru pula. Tak. Benda yang sama, pemahaman tadi. Jadi tak. Jadi gaduh. Nak la ilaha illallah saja kok? Nak Muhammad Rasulullah sekali? Tak, kita kata okeylah tuan, nak mana pun boleh. Sebab dua-dua ada. Dalam bismillah. Tak, jangan gaduh-gaduh. Begitu. Senang. Okey. Muhammad Rasulullah. Jadi afdal sebab apa dia? Kalimah yang sempurna, kerana adat kebiasaan manusia dia sebut juzuk sebahagian saja, tapi maksudnya keseluruhan. Contohnya nak tidur malam membaca 3 kul. Yang dimaksudkan dalam membaca 3 kul itu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas secara sempurna. Lihat hadis Imam Abu Daud dalam footnote nombor 35. Lihat hadis riwayat Abu Daud pada hadis yang ke-5056. So saya dah hawalah di bawah tadi. Senang nak cari benda perkara tersebut tadi. Kan? La ilaha illallah bukan juzuk yang pertama, sehingga bahkan ia menjadi juzuk yang paling tinggi. Dari sudut ni, la ilaha illallah ni kalimah iman yang paling besar. Tapi apabila yang paling tinggi ada lawannya, maka lawannya tadi yang paling rendah. Bahagian yang paling rendah, Nabi kata imatatul adza anit tarik, mengangkat sesuatu yang menyakiti di jalanan. Imatatul adza anit tarik maksudnya imatatul adza al-muzi. Imatatul muzi bukan benda tu maknanya bukan apa ni, imatatul adza anit tarik. Adza maksudnya muzi, yang boleh membinasakan, yang boleh merosakkan. Bukan batu, kayu sahajalah, benda-benda yang boleh merosakkan. Kita tengok ini mengikut iktibar imani. Kita tengok kan, dalam kaedah laulal i'tibarat la batalatil hikmah. Jika tidak ada sudut pandangan yang berbeza, maka terhentilah hikmah. Jadi kenapa kita kata la ilaha illallah ni afdal? Sebab sudut iman, sudut atas dasar keimanan. Kalau kita tak beriman, segala perbuatan baik yang kita buat tidak akan mendapat jaza, walaupun hanya mendapat in'am. Dulu kita dah katakan satu orang yang mana dia buat baik, dia orang Islam yang buat baik, dia akan dapat jaza dan dia akan dapat in'am. In'am tu nikmat dunia, jaza adalah pembalasan di akhirat. Orang kafir hanya mungkin mendapat in'am saja di dunia, nikmat dunia, tetapi jaza pembalasan di akhirat tak boleh. Dia tak akan dapat. Jadi atas sudut iman ni, maka la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ialah cabangan yang paling afdal dan atas dasar iman, dan membuang perkara yang menyakiti ini adalah lebih rendah. Tetapi
membuang perkara yang menyakiti ni akan berada di atas dari sudut lain pula. Cuma Nabi sebut tadi hanya sudut, ulama mentarjihkan daripada perbahasan-perbahasan ni, ulama mengata dari sudut iman. Sebab itu dia afdalul iman. Dia afdalul terjih. Sebab tu adalah iman tadi. Atas dasar iman dia afdalul syu'bah. Tetapi bahagian mengangkat sesuatu di jalanan ini merupakan yang terendah. Itu atas dasar iman. Tapi kadang-kadang mengangkat sesuatu daripada jalanan lebih tinggi daripada la ilaha illallah. Sudut mana? Seperti dia konsep dan sesuatu hukum tu dia tak sabit daripada ibarat saja. Daripada apa yang tertera dalam hadis. Sebab hadis ni dia faham mentah. Dia tak tertera dalam hadis tu saja. Dia disabitkan daripada isyarah. Dia disabitkan daripada dalalah. Dia disabitkan daripada iqtida. 3-4 jenis lagi yang mencabitkan sesuatu hukum. Maka, tetapi bahagian ini menjadi juzuk yang paling tinggi. Jadi, dari pengiktibaran secara imaniat. Tetapi bahagian ini juga boleh menjadi juzuk. Yani imatatul adha boleh menjadi juzuk yang tinggi dari mengikut iktibar yang beza. Contohnya, kalau kita tengok dari satu hadis, Nabi kata dia, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang sebaik-baik manusia anfa'uhum, ialah orang yang banyak memberi manfaat pada orang lain. La ilaha illallah tu untuk kita je. Pada orang lain tak sampai pun. Tetapi mengangkat sesuatu yang menyakiti ni, dia lebih afdal daripada la ilaha illallah dari sudut khairun nas yanfa'un nas. Sebab dari sudut ijtimaiyah, dari sudut masyarakat, dari sudut ke atas kemasyarakatan, siapa yang banyak memberi manfaat kepada orang, dia yang banyak menghindarkan kemudaratan daripada masyarakat. Maka imatatul adha tadi boleh berada di atas daripada la ilaha illallah dari sudut khairun nas yanfa'un nas. Tapi kalau dari sudut imaniyah, afdalul la ilaha illallah tadi lebih besar daripada yang imatatul adha anit tariq. Boleh faham kan? Dia sudut-sudut yang berbeza. Ulama telah membahaskannya dari sudut dan demikian. Satu lagi pula, anit tariq. Satu dari atas jalan, daripada jalan, menghindarkan daripada jalan. Itu makna zahir. Kalau makna zahir, kalau dari segi lafaznya, kayu, batu, benda-benda yang menyakitilah, itu benda-benda zahir. Tapi hadis ni ada maknawi, dari sudut makna. Dari sudut makna. Tengok dari jalan, ia memberi makna zahir dan maknawi. Daripada jalan ni, dari sudut jalan ni, dia bukan hanya memberi makna zahir saja, tapi dia juga memberi makna maknawi. Kalau makna zahir seperti kayu, batu dan sebagainya. Dari segi makna pula, apa sahaja yang menjadi rintangan bagi seorang, maka kita hilangkannya. Sebagai contohnya, untuk melakukan, seorang ingin melakukan kebaikan dan mempunyai rintangan, maka kita bantu menghilang rintangan. Contoh yang lain ialah pelajar dari segi keuangan. Dari segi keuangan, ini juga termasuk di dalam makna imatatul adha anit tariq. Misal contoh, belajar. Dia tak boleh pergi belajar. Kenapa? Dia ada rintangan. Tengah jalan tadi tu, secara makna. Zahir tu, lulus dah dia. Boleh CJ tertinggi nak pergi belajar. Lulus dah dia. Tapi kenapa tak boleh pergi? Alah, kekangan keuangan Ustaz. Tak boleh pergi belajar jauh. Belajar kampung-kampung je lah. Orang dulu kan nak pergi belajar jauh, nak pergi belajar Mekah tak ada. Tak boleh, tak ada kekangan. Kita tanya satu ustaz, kenapa tak pergi jauh? Kekangan ustaz, ada rintangan. Apa makna rintangan di sini? Dari segi keuangan. Maka orang kampung dulu dia pun pakai kutip lah derma. Dia pun nak ambil lah buat infak kutip derma. Dan menyebabkan pelajar tadi boleh sambung pelajarannya. Maka sebenarnya itu juga imatatul adha anit tariq, mengangkat sesuatu rintangan yang dihadapi oleh pelajar tadi. Maka itu juga imatah. Itu juga cabangan keimanan. Ajib kan hadis dari segi zahirnya dan dari segi maknanya. Jadi kita bantulah. Ada derma siswa lah,
ada zakat lah. Maknanya itu adalah membantu dari sudut segi keuangan, yang mana membolehkan seorang itu meneruskan cita-citanya daripada terbengkalai kerana rintangan tadi telah diangkat dengan bantuan tuan-tuan. Derma siswa, zakat ke apa semua sajalah. Bagus juga PTPTPM tu, cuma kita kena bayar je lah. Buat pinjaman tu pun, tapi pinjaman kena bayar tu pun dia bagi special. Begitu. Jadi bagus, dari sudut tu bagus. Maknanya mudah pergi belajar. Begitu. Tengok kita baca lagi. Ya, jadi ayat tarik ni memberi makna zahir dan maknawi. Mengangkat sesuatu dari jalanan. Jadi memberi makna zahir. Zahir itu seperti kayu, batu dan sebagainya. Itu dah cabangan iman. Tapi bukan setakat itu. Dari segi maknawi pula, apa sahaja yang menjadi rintangan bagi seorang, maka kita hilangkan. Sebagai contoh, seorang yang ingin melakukan kebaikan. Dia nak buat baik, tapi dia kadang segan. Kita tarik dia pergi masjid. Kita bawa dia pergi masjid. Kita ketuk rumah dia. InsyaAllah tuan, kami datang ziarah nak bawa tuan ke masjid. InsyaAllah dia tak pergi. InsyaAllah dia tak pergi. Lepas tu kita kata insyaAllah tuan pergi siap baju. Kami tunggu kat luar. Seorang kami ni tunggu kat luar. Lepas tu dia tu pun pakai baju pergi. Tu mengangkat rintangan. Sebagai satu imatatul adhah juga tadi. Kita tunggu seorang, kita bawa dia pergi masjid. Sebab kadang-kadang orang tak pergi masjid lama ni, dia segan. Dia memang tak pernah pergi masjid. Kita bajak dia pergi masjid, dia segan nak pergi. Jadi kita tunggu dia. Okey, tak apa. Salah satu orang kawan kami akan tunggu tuan pergi siap. Kita tunggu, kita pergi sekarang juga. Jadi dia tak malu. Kita mengangkat rintangan. Begitu. Okey. Fafirru ilallah. Inni lakum minhu nazirun mubin. Katakanlah wahai Muhammad, maka segeralah kamu kembali kepada Allah dengan bertaubat. Ada orang nak bertaubat. Dia nak bertaubat dah, nak taat, tapi dia tak ada jalan, tak ada orang yang nak bawa dia. Sesungguhnya aku diutus kepada kamu sebagai pemberi amaran yang nyata. Jadi ada orang nak bertaubat, ada orang nak dah, tapi dia segan, dia malu. Maka kita bawa dia kepada Allah. Juga imatatul adha anit tariq, dari segi makna. Nafsu syaitan menjadi rintangan dalam membawa seorang itu menuju kepada Allah, maka membantunya dengan menghalang nafsu dan syaitan yang ada dalam diri seorang itu, atau dengan pujuk dan rayu dia tinggalkan nafsu syahwatnya itu, maka termasuklah juga di dalam imatah. Tutup jangan imatah. Bukan dia setakat belakang pintu je. Dia tak pernah jumpa. Kita pergi satu profesor tu sedikit, dia kata dia pergi gash, dia pergi ziarah anak murid dia di Allegany University tu, tak pernah buka pintu pun bila datang kat rumah nak ajak pergi masjid. Maka budak tu pergi belajarlah kat England, kat Amerika. Dan profesor tadi pergi tazkir jemaah kat Amerika, ketuk pintu dia. Bila ketuk pintu buat gash ni, buat ziarah ni, maka profesor tu kata, budak tu kata, takkanlah profesor datang juga kat sini. Dia pun buka pintu. Dia nampak profesor tu yang dia lari semasa di India. Dia jumpa di Amerika. Dia kata, Prof tak kenal saya. Prof tu mana nak kenal dia? Dia tak pernah buka pintu. Tak kenal, tapi nak cover story. Dia kata, pernah lah, macam tengoklah dulu kat India. Dia kata, sebenarnya Prof tu pun tak kenal dia, sebab dia tak pernah buka pintu. Dia tak pernah buka pintu. Dia kata, Prof sampai juga kat sini. InsyaAllah saya pergi. Dulu dia tak buka pintu, sebab tu dia tak boleh pergi. Sekarang dia dah buka pintu, boleh pergi lah. Benda ni, benda yang kita tak tahu, kita buat di Malaysia no. Di Amerika budak tu dapat hidayat. Itulah usaha agama, usaha dakwah. Okey, tak ada. Jadi dari segi afdaliyah, dari sudut keutamaan, maka kalimah dari sudut, maknanya dari sudut i'tibari afdaliyah, dari sudut keutamaan. Afdaliyah itu makna afdaliyah itu sudut keutamaan, maka kalimah itu dari segi qauliyah, atau juga kalimah ni dari sudut qauliyah, dari sudut perkataan yang baik. La ilaha illallah wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan. Wa man, siapakah orang yang mana bukan itu bukan perkataan saja, agamanya. Jadi, dan imatah tadi
mengangkat sesuatu tadi dari segi perbuatan. Maknanya kita tunjuk dari sudut percakapan dan dari sudut percakapan dan dari sudut perbuatan. Kalimah ialah hukukul ibad, hukukullah imatah tadi dari segi hukukul ibad. Sifat malu. So kita akan sambung esok sebab 8 suku. InsyaAllah esok kita akan mulakan pada 6.45 pagi sebab atas dasar tadilah KPK dah dilonggarkan, ada yang terpaksa lapor pukul 8 dia kena pergi online apa semua kesian. Jadi kita mula 6.45 pagi, awal sedikit 15 minit dan selepas tu kita tutup sampai jam 8 saja. Saya rasa insya-Allah kot boleh bersetujulah kot kita mulakan esok 6.45. Nanti saya pun akan beritahu dalam page kita mula 6.45 insya-Allah. Jadi insya-Allah nanti kita akan buat daurah. Nanti sehari dua lagi saya akan muatkan macam mana untuk link untuk kita buat daurah sepenuhnya. Ini kita buat sampai pengajian bulan puasa ni insya-Allah sampai akhir. Lepas tu daurah lepas bulan puasa lah. Mungkin tuan-tuan dah lah lepas KPK dah. Mungkin kita buat hari Minggu dan sebagainya. Kita tengok persetujuan tuan-tuan insya-Allah. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tajib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila syai'in sarraftahu anna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim.